Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada muka surat yang ke-50. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fasal, kata dia. Fasal, hendaklah dia, yakni kita lah, menjaga dan memperbanyakkan bacaannya, bacaan Al-Quran. Kata Imam Nawawi, hendaklah kita jaga bacaan kita, bagi ada schedule ataupun jadual kita dalam sehari-hari, masa mana kita duduk dengan Quran. Lepas subuh kah, waktu duha kah, isyak kah, sebelum tidur kah, ada masa dia. Dan memperbanyakkan bacaannya, baca bagi banyak. Dan baca bagi banyak. Mana kita ada target kita. Sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam, 3 bulan sekali khatam. Macam mana kita dalam bulan Ramadan, target kita sebulan. Bila kita ada target lagu tu, maka kita akan baca ikut target. Mana target lah kan? Sebab menjadi amalan para salafus salih, dia dah ada target depa tu, amalan masing-masing. Khatam tu berapa tempoh? Sebulan, seminggu, 3 hari, 4 hari kan? Baik. Para ulama salaf, para salaf ni siapa dia? Generasi 300 tahun yang pertama kan? Generasi 300 tahun yang pertama lah, 300 tahun Hijri yang pertama. Para sahabat, para tabi'in. Baik. Para salaf, golongan-golongan yang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mempunyai kebiasaan, mana jadual yang berbeza-beza tentang kadar bacaan sehingga mereka mengkhatamkannya. Mereka ada jadual mereka dah letak target lah. Masing-masing ada jadual dan masing-masing ada dalam berapa tempoh mereka nak khatam. Sehari, semalam, 2 hari sekali, 3 hari sekali, sehari 2 kali. Kita dengar macam sehari 2 kali. Jangan ukur dengan kita. Masa mereka bukan duk ralik macam kita. Kita banyak masa habis benda-benda lain, telefon,
Bateri hak telefon tak cukup, bawa bateri pula. Backup di bawah. Seketui lagi. Takut lagi bateri habis tengah jalan kan. Payah. Jadi masa kita habis tu banyak. Ni mereka ada tumpu. Hari kita akan baca. Ada yang sehari 3 kali, sehari 2 kali. Biasa. Baik, kemudian Ibnu Abi Daud meriwayatkan daripada sebahagian salaf bahawa mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 2 bulan. 2 bulan sekali khatam. Ini satu golongan. 2 bulan sekali khatam. 2 bulan sekali khatam makna setahun 6 kali. Sebahagian mereka pula mengkhatamkan Al-Quran pada setiap bulan. Sebulan sekali. 30 hari. Makna sehari sejuzuk. Sebahagian mereka mengkhatamkannya pada setiap 10 malam. 10 malam sekali. Makna sebulan 3 kali. Sehari 3 juzuk. 10 malam khatam. 10 malam khatam. Sebahagian mereka mengkhatamkannya pada setiap 8 malam. 8 malam sekali. Kebanyakan mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 malam. Seminggu sekali. Sebulan 4 kali. Seminggu sekali. Sebahagian mereka daripada salaf mengkhatamkan Quran pada setiap 4 malam. Kebanyakan mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 malam. 3 malam sekali. Sehari 10 juzuk baca. Kan? Maknanya sehari 10 juzuk baca. Sebahagian mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam. Ada yang jadual mereka, kebiasaan mereka 2 malam sekali khatam. Sebahagian mereka mengkhatamkannya pada setiap hari semalam. Sehari sekali. Sehari sekali. Sehari semalam 24 jam. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari semalam. Sehari semalam 2 kali. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Sehari 2 kali. Sebulan dalam bulan Ramadan boleh 60 kali. Ada di antara mereka yang mengkhatamkannya 3 kali sehari semalam. Sehari 3 kali. Ada di antara mereka yang mengkhatamkannya 8 kali. 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Allah. Barakah masa Allah beri ke mereka tu. Boleh duduk tumpu baca Quran. Ada yang khatam 4 kali siang, 4 kali malam. Subhanallah. Kita kalau tak tahulah. Panjang umur kita daripada akil balik sampai lah umur 50-60. Kalau boleh 8 kali khatam dah pun banyak dah. Kan? Ini 8 kali sehari malam. Ini cerita yang Imam Nawawi bawa dalam kitab ni. Amalan para salafus salih dulu. Sahabat tabi'in. Baik, dia siapa dia? Siapa dia hak khatam banyak tu? Di antara mereka, di antara para salaf yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali sehari. Sehari sekali khatam ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ni golongan sahabat Nabi. Sa'id bin Jubair, ni di kalangan tabi'in. Mujahid, Imam Mujahid, Al-Imam Syafi'i dan lain-lain daripada mereka. Ni di antara nama-nama yang kisah mereka, cerita mereka diriwayatkan khatam sehari sekali. Di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali sehari semalam, 3 kali sehari semalam ialah Salim bin Umar radhiyallahu anhu, yang menjadi qadhi di Mesir pada zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran 4 kali semalaman. 4 kali satu malam.
Bukan mereka cerita nak duk tunjuk ke orang, tak. Orang yang tahu cerita tentang kisah mereka menceritakan kepada kita. Mereka tak ada cerita kat kita. Mereka sendiri, melainkan orang lain cerita. Ini amal ibadat yang mereka buat sebagai contoh, nak beri semangat pada kita. Kan? Kita kalau tak boleh, memang yalah tak boleh sampai tahap ni. Kalau setahun, paling-paling tak ada pun setahun sekali khatam. Setahun 2 kali khatam pun Alhamdulillah, sa'adah. Tak maulah khatam kita lah nu. Zaman kita kecil, mengaji kelas fardu ain dulu ni. Belum pada naik sekolah menengah, khatam waktu tu. Lepas tu tak ada. Tinggal Quran terus. Jangan. Bagi ada juga. Paling-paling tak ada. Hak kita duk baca hari-hari ni, sehari semuka kah. Sehari selai kah. Dalam setahun tu ataupun setahun sekali, 2 tahun, 3 kali. Kemudian hak Ramadan kita bagi ada. Ni di antara pahala yang cukup besar yang dikira amalan pahala baca Quran ni per huruf kan. Nabi sebut dah. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, satu huruf, falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan, satu kebajikan. Fal hasanatu bi 10 amsalha. Satu kebajikan Allah gandakan 10 seumpamanya pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata aku tak kata alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mana baca alif lam mim 3 huruf. Bukan satu huruf, 3 huruf dah di situ. 3 kebajikan, 30 pahala Allah gandakan pada kita. Bayangkan kalau kita habis seluruh Quran. Sebab tu ulama-ulama dia gelut sungguh baca Quran ni. Imam Malik bin Anas tinggal kelas mengajar hadis pada bulan Ramadan, tumpu baca Quran. Bulan Ramadan tumpu baca Quran, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Amal sunat yang kita buat digandakan pahala seumpama pahala amal wajib. Kan? Ni tak lama dah nak Ramadan ni. Betul-betul kita dah kumpulan-kumpulan tadarus pun jangan tunggu Ramadan baru nak cari nama. Lah ada dah grup kita dan sebagainya, boleh start dah. Boleh panahin je dah. Mari Ramadan nanti kita dan target 2 kali khatam dan sebagainya. Kan? Ada setengah-setengah masjid menjadi amalan sekarang ni lepas subuh. Habis wirid apa semua sebelum bangkit, imam pegang Quran, makmum pegang Quran, cari semuka. Tak ada sampai setahun boleh khatam dah. Satu Quran ada 604 muka surat, 604 muka surat. Setahun kita ada 365 hari lebih kurang. Maknanya sampai setahun kita boleh khatam Quran sekali. Itu hak yang kita baca secara beramai-ramai. Secara tak langsung boleh belajar. Hak kita baca personal di rumah tu lain pula. Buatlah. Hak ni lah di antara teman kita yang takkan tinggal kita di dalam kubur. Teman kita yang takkan tinggal kita, yang cari pi di depan Allah. Mana'tuhun nawma bil laili, ya Allah. Akulah yang menjadi penghalang dia tidur pada waktu malam. Tak cukup tidur tu pasal aku. Orang balik habis dah tarawih, dia tak balik. Duduk baca aku. Kok 10 orang dia buat. Baik 12, baik 1 baru balik. Tidur saat pagi esok bangkit pula. Sok dan sebagainya. Tidur malam pun tak cukup disebabkan Quran. Fasyafi'ni fi. Quran kata depan Allah, tolong beri izin aku nak beri syafaat ke dia. Aku nak tolong dia pada hari ini. Mana ada orang yang akan tolong kita sampai peringkat lagu tu lain daripada Quran yang kita baca tadi. Sebab tu bagi ada dalam jadual kita sibuk terang mana pun. Orang Arab dia kalut terang mana pun tuan-tuan. Jadi tradisi. Saya ingat mengaji di musim dulu, bila kita naik kereta api tu, dia duduk tunggu kereta api tu pegang Quran dah. Naik kereta api, duduk kan, tak duduk kan, berdiri kan. Orang keluar Quran kecil lah bukit baca. Lagi tak sampai stesen dia, lagi itulah duduk baca. Boleh. Sehari semuka, 2 muka. Duduk atas kereta api saja. Kita budaya dia tak jadi lagu tu kan. Budaya tambahlah dengan telefon dan sebagainya. Jadi Quran tu tinggal lah. Baik, itu di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran banyak kali lah. Kemudian, siapa dia lagi? Abu Umar Al-Kindi meriwayatkan di dalam kitabnya yang menyebut mengenai para qadhi di Mesir, bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran 4 kali semalam 4 kali.
Syekh As-Salih Abu Abdurrahman As-Silmi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Syekh Abu Uthman Al-Maghribi berkata, Ibnul Katib radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran 4 kali pada waktu siang dan 4 kali lagi pada waktu malam. Ada juga yang khatam 8 kali sehari, 4 kali siang, 4 kali malam. Oh, dia tak terbayang dalam pemikiran kita. Tapi inilah karamah yang Allah beri kepada mereka, keberkatan masa mereka boleh guna untuk Quran sampai begitu sekali. Nah, inilah jumlah terbanyak yang sampai ke pengetahuan kami, kata Imam Nawawi. Aku dengar orang khatam Quran paling banyak inilah. 4 kali siang, 4 kali malam, 8 kali sehari. Maknanya Imam Nawawi kata, hak sampai ke pengetahuanku yang paling banyak khatam Quran sehari semalam, inilah Ibnul Katib rahimahullah radhiyallahu anhu. Kan? As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Durqi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Mansur bin Zadan, salah seorang tabi'in yang kuat beribadah, bahawa dia, siapa dia? Mansur bin Zadan mengkhatamkan Al-Quran di antara Zuhur dan Asar. Mansur bin Zadan diriwayatkan dia daripada salah seorang tabi'in yang kuat ibadat, abid, orang kuat ibadat lah. Dia boleh khatam Quran di antara gap masa Zuhur dengan Asar. Waktu di antara Zuhur dengan Asar tu boleh khatam 30 juzuk lah di situ. Maka tak pelik lah kalau mereka ada yang khatam 4 kali sehari. Waktu di antara Asar, Zuhur dengan Asar tu boleh khatam sekali. Baca. Apa ni hafal ni, mereka ni semua hafal dalam kepala. Kan? Baik. Beliau juga mengkhatamkan 2 kali. Beliau siapa? Mansur bin Zadan, tabi'in tadi. Mengkhatamkan Al-Quran 2 kali di antara Maghrib dan Isyak pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Maghrib, Isyak dia boleh khatam 2 kali. Mereka melambatkan solat Isyak pada bulan Ramadan sehingga berlalunya 1/4 malam. Bulan Ramadan dia perenjak sikit, Isyak sembahyang lambat sikit sehingga berlalunya 1/4 daripada malam tadi. Malam tadi kalau ada berapa jam? 12 jam bagi 4. Berlalu 1/4 pertama baru lepas sembahyang Isyak, lepas buat tarawih. Jadi di antara Maghrib dengan Isyak tadi ini diriwayatkan Mansur bin Zadan dan sempat khatam 2 kali Quran pada waktu tersebut tiap-tiap malam daripada malam-malam Ramadan. Nak lawan mereka ni bukan riang kita dah. Tak boleh jadi serupa mereka pun. Jangan tak ada langsung. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Benda kita tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Kita tak boleh nak tiru macam mereka lah 4 kali sehari, sebulan 2 kali, tak mampu. Jangan ambil, jangan tinggal semua, jangan pakai tak buat langsung. Itu makna tinggal semua. Ambil juga, paling-paling tak ada pun 6 bulan sekali, paling-paling tak ada pun setahun sekali ada. Allah suka kalau kita buat amal ibadat walaupun sikit tetapi berterusan, makna konsisten dengan amal ibadat kita. Baca tak banyak, sehari semuka, tapi benda tu berterusan, konsisten lah, tiap-tiap hari baca. Allah suka kita buat amal begitu. Lagi banyak secara berterusan lagi Allah suka lah. Dan bukannya cara kita buat banyak tinggal, baca banyak tekoh orang kata syekh dia tu baca sampai 2 juzuk 3 juzuk, kemudian tekoh dia malas, dia tinggal setahun pula baru pegang Quran. Jadi Allah tak suka amalan yang dibuat secara lagu tu. Biar kita buat tu sikit tak apa, tapi konsisten tiap-tiap hari ada. Sedekah tak banyak, RM1, tapi tiap-tiap kali main masjid RM1. Konsisten dia. Apatah lagi kalau banyak, RM50 secara konsisten, lebih-lebih lagi lah. Kan, berbanding amal yang kita buat secara banyak tapi tidak konsisten. Nah, baik. Kemudian Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Mujahid, ini di antara tabi'in, mengkhatamkan Al-Quran di antara Maghrib dan Isyak. Ramai orang yang boleh khatam di antara waktu Maghrib dengan Isyak ni.
Kita duduk tunggu dengar kuliah 40 minit, 50 minit. Isyak mereka lewat sikit lah. Mereka boleh khatam Quran. Lepas tu waktu maghrib isyak ni tuan-tuan, kita di rumah lah dengan anak-anak kita. Tolong kepung masa mereka ni. Biar duduk dengan Quran. Jangan duduk sibuk dengan benda lain. Kita boleh Quran pada hari ni pun pasal mak pak kita kepung, kita kecil dulu. Maghrib, isyak ni tak pergi ke mana. Zaman dulu tak sibuk sangat dengan benda-benda hak yang media sosial dan sebagainya. Tapi mak pak kita kepung kita. Pagi kita mengaji dah Quran di sekolah rendah, tapi tak banyak lah. Sekolah rendah tak mana sangat mengaji Quran kan. Petang kita pergi kelas fardu ain di masjid, mengaji Quran juga, tapi taklah benda-benda lain pun kita mengaji. Jadi tumpuan tu tak sertif-sertif. Balik petang lepas asar main sat, maghrib mak panggil balik. Kadang-kadang sembahyang di rumah, kadang-kadang sembahyang rumah tunggu Quran. Tim mengaji tiap-tiap malam. Kecuali malam Jumaat adalah dulu orang contoh baca Yasin malam Jumaat tak mengaji. Boleh kata seminggu tu 5 hari masa kita maghrib dengan isyak untuk Quran dan baca. Kalau baca dulu hang tunggu sampai orang habis baru boleh balik. Kalau hang sampai lambat hang tunggulah kawan-kawan ni sambil baca. Mengajak seorang. Jadi hasil daripada situlah penekanan yang mak pak kita beri pada kita tadi ni, kita boleh baca Quran pada hari ni. Dan benda tu samalah kita kena turun ke anak-anak kita. Ambil berat. Sama ada kita boleh mengajak sendiri anak-anak kita, silakan. Kalau tak boleh mengajak pun dalam kelas mengaji Quran ni banyak kan di masjid, surau dan sebagainya. Kalau tak ada pun dalam taman kita ada ustaz boleh mengajak, minta sah. Tolong mengajak anak kita secara khusus. Biar sebelum dia habis sekolah rendah, anak-anak kita boleh khatam dah Quran. Jangan lock sampai dia habis rendah, sekolah rendah tak boleh lagi, masuk menengah tak boleh. Kita tak ada kepung dah tuan-tuan. Masuk sekolah menengah ni dia pergi asrama pula lagi kita tak ada tengok. Nak pula anak-anak kita pergi asrama sekolah yang bukan agama. Tak ambil berat pasal Quran. Sampai bila pun tak boleh. Tapi kalau dia pergi tahfiz apa ni tak apa lah. Sebab tu sebelum dia habis sekolah rendah, bagi dia boleh baca Quran. Paling-paling tak ada pun dia khatam dah sekali dua. Itu penting sangat-sangat. Atas kita lah. Menjadi tanggungjawab kita. Baik, kemudian kata dia. Daripada kata dia. Daripada Mansur katanya, Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran di antara Maghrib dan Isyak pada bulan Ramadan. Banyak riwayat sebutlah. Ramai orang yang khatam Quran di antara Maghrib dengan Isyak tadi ni pada bulan Ramadan. Dan kita tahu Ramadan mereka akan renyak semayang Isyak tu lambat. Daripada Ibrahim bin Sa'ad katanya, ayahku duduk mencangkung. Dia panggil duduk cangkung, ikat. Duduk macam mana? Duduk pacak lutut tu. Duduknya tu. Dia tidak akan berdiri bangun melainkan setelah mengkhatamkan Al-Quran. Duduk pacak kaki tu. Duduk dia pacak kaki kan. Jawa Arab duduk. Dia setengah orang diikat. Dia ambil ke sorban dia ikat di pinggang ni, tabat di kepala lutut dan di betih dia tu. Duduk lagu tu. Mula baca sampai dia khatam. Bayangkan. Dia takkan bangun selagi dia tak khatam Quran. Ibrahim bin Sa'ad cerita ni menjadi amalan ayah dia. Subhanallah, hebat orang dulu tuan-tuan. Sebab tu kita jangan duk kata lebih kurang ke orang dulu. Amalan mereka jauh lebih hebat banding kita. Ilmu mereka jauh lebih hebat banding kita. Kita mungkin ada sijil tinggi, mengaji tinggi, tapi kita ilmu kita tak tahu mana. Orang dulu tak ada sijil, tapi mengaji jauh lebih hebat pada kita. Masuk pondok 10 tahun. Merantau pergi ke Mekah mana mengaji, tak boleh balik buka sekolah mengajar pun lagi ta'alim tu tak mengajar. Walaupun tak ada sijil. Kan? Kita mengaji di universiti masuk peringkat diploma 3 tahun. Kan? 3 tahun tu mengaji semester, 1 semester kata dia 6 bulan tak sampai. Habis kuat 4 bulan. 4 bulan 5 bulan. Celah-celah 4 bulan 5 bulan cuti saja. Kan? Hak cuti raya puasa, raya haji. Hak raya Cina pun kita cuti, Taipuzem pun kita cuti, ni tak hari tak cuti pula. Orang raya pun kita cuti, kita raya tambah telah lah. Tolak mai kita duduk anak-anak kita mengaji 1 semester ni 3 bulan lebih, habis tu 4 bulan. 1 semester.
3 kali 4, 4 kali 4 lebih kurang 16 bulan. 16 bulan mengaji keluar bawa diploma buat je. Tak apa. Mengaji pula bukan mengaji semua kita. Tebuk-tebuk. Silibus baca orang tu, baca orang ni sikit, lompat pergi sana sikit, lompat pergi tajuk ni sikit. Tak macam sistem pondok mengaji daripada kulit ke kulit. Apa tajuk yang mereka tak jumpa, semua mereka jumpa. Tiba-tiba bila dapat sijil lebih pada orang lain, kita tu berasa bangga. Kita hebat, orang lain tak hebat, orang lain tak betul, kita betul dan sebagainya. Tak usah duk bangga lah. Ilmu kita ni ujung kuku mereka pun tak ada. Ni orang-orang dulu. Dari sudut ilmu pun kita kalah dengan mereka. Dari sudut amalan pun kita jauh ketinggalan berbanding mereka. Nah, jangan duk kata orang dulu tak betul, salah dan sebagainya. Bukan adab kita dengan mereka. Kita dapat ilmu pada hari ini pun hasil daripada peninggalan orang-orang dulu. Ni kitab yang kita baca. Imam Nawawi rahimahullah wafat 700 tahun lebih dah. 700 tahun lebih dah. Walaupun umur tak panjang, wafat umur 45, 46, tapi sepanjang hidup dia khidmat untuk ilmu ni, tulis kitab macam-macam. Tinggal kat kita. Khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh Imam An-Nawawi digunakan dalam masyarakat Melayu kita ni. Kitab Adab At-Tibyan, kitab Riyadhus Salihin, hadis 40, Al-Azkar, semua hasil peninggalan Imam Nawawi. Walaupun umur tak panjang, tapi dia mati umur 45, tapi pahala tu duduk berjalan dah 700 tahun lebih meninggal. Pahala duduk berjalan ni kita baca malam ni kitab dia ni. Yang Nabi kata ilmun yuntafa'u bih. Bila mati anak Adam putus pahala amal dia. Kecuali daripada 3 sumber. Salah satunya apa dia? Ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Kita tinggal ilmu. Yang ilmu yang kita tinggal orang ambil manfaat daripada ilmu kita. Sekarang kita tinggal, kita baca, kita ambil manfaat. Pahala duduk berjalan ke dia. Bukan kita saja baca ni. Dan kitab ni pula bukan diterjemah ni. Ini salah satu daripada banyak lagi bersih-bersih yang diterjemah dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Semuanya pahala yang tu keberkatan tu, yang kata barakah tu. Kata barakah sebab buat tu tidak mengharapkan dunia, melainkan semata-mata kerana Allah. Allah beri limpah kurnia dia. Kan? Mana ada kitab, buku-buku lain, novel ke apa yang boleh tahan sampai 700, 800 tahun tuan-tuan. Kan berapa kali ulang cetak, tapi orang duk baca situlah. Baik, tengok dia kata apa. Bilangan mereka yang mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat sembahyang adalah terlalu ramai dan tidak terbilang. Ini ada yang khatam Quran dalam satu rakaat sembahyang. Sembahyang sunat lah ni, sembahyang malam. Dia boleh khatam Quran dalam satu rakaat, bukan 2 rakaat, satu rakaat. Khusyuknya sembahyang. Ada. Siapa dia ni? Di antara mereka ialah Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman, Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi, Sa'id bin Jubair, kalangan tabi'in. Ni boleh khatam Quran dalam satu rakaat solat malam mereka. Mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap rakaat. Allahu Akbar. Ketika solat di hadapan Kaabah, nak habis mayang malam, rakaat satu rakaat khatam Quran, mayang pula depan Kaabah, mayang pula depan Kaabah. Nah, tu di antara tu Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, kalangan tabi'in. Sa'id bin Jubair ni kan, ni karamah, berkatan masa umur ni. Kita dah tengok barakah ni. Barakah ni sebab tu keberkatan ni, kalau dia masuk ke rezeki kita, dapat rezeki ada berkat, rezeki kita tu jadi baik. Padanya dia bawa kita pada kebaikan. Barakah ni kalau masuk pada anak-anak kita, anak-anak kita pun jadi baik, taat Allah, taat Rasul, dengar cakap mak pak dan sebagainya, jadi baik. Barakah ni kalau dia masuk pada umur kita pun jadi baik. Benda yang kita buat tu banyak kebaikan. Kita tak tahu berasa nak buat benda-benda jahat, walaupun dikelilingi dengan benda-benda jahat kan. Keberkatan masa kita, kalau barakah masuk pada masa kita, 24 jam sehari serupa. Orang lain dapat 24, kita pun dapat 24 jam sehari. Oleh kerana keberkatan masa tadi, kita boleh buat amal ibadat ni, boleh mari masjid. Sibuk kalut cari duit terang mana pun, masa untuk kita dengan Allah tu tak pernah terabai. Orang lain dapat 24 jam juga, tapi masjid tak ada main, semayang, kadang-kadang terlepas waktu kan?
mengaji sama kelas lah, tak ada nak duduk sat. Ini syukur pada Allah bila Allah beri masa dan Allah beri keberkatan. Itu yang kita minta pada Allah kan. Baik, kemudian mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam masa seminggu adalah terlalu ramai. Yang khatam Quran seminggu sekali ni ramailah. Itu dah biasa sangatlah. Seminggu sekali khatam Quran ni ramai. Kita kalau boleh seminggu sekali pun hebat, tak dengar lah. Bukan hebat maksudnya, alhamdulillah lah, bukan kita nak suruh tunjuk hebat ke orang dah. Amal ibadat kita ni buat kita dengan Allah. Kita nak cerita ke orang. Ni insya-Allah kita ni baca Al-Quran, nak cerita ke orang, nak masuk dalam Facebook, bulan TikTok, cerita alhamdulillah baru khatam Quran 30 juzuk. Kan nak cerita ke orang. Betul orang puji tak? Oh bagusnya. Lepas tu kita berpuasa kembang seronok. Marilah ujubnya, marilah riaknya. Habis. Hak kita buat tu sia-sia, tidak ada balasan ganjaran daripada Allah dengan sebab sifat riak ujub yang ada dalam hati. Biar kita dengan Allah sudah. Sebab kita buat bukan kerana orang. Siapa dia khatam seminggu sekali? Diceritakan bahawa di antara mereka yang khatam seminggu sekali ialah Uthman bin Affan. Tu hak sehari sekali pun ada dia. Hak seminggu sekali pun ada dia. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Zaid bin Thabit, sahabat Nabi. Ini Zaid bin Thabit. Di antara sahabat Nabi yang cukup besar jasanya dengan Al-Quran. Zaman Nabi SAW, waktu Nabi masih hidup, dia di antara penulis wahyu. Bila bagi zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nak himpun Quran, Sayyidina Abu Bakar lantik dia sebagai ketua jawatan kuasa untuk kumpul Quran pada ketika itu. Dialah kutip daripada helaian-helaian, kulit-kulit binatang, tulang-tulang, batu dan sebagainya yang ditulis oleh para sahabat. Kutip hak mana ada tulis, memang ditulis keseluruhannya tapi tidak dihimpunkan. Ambil daripada hafazan-hafazan para sahabat, himpun, ambil masa setahun, kumpul, dapat satu Quran. Itulah satu-satunya Quran yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar tak berlaku apa-apa. Mari zaman Sayyidina Uthman pula berlaku fitnah, dikumpulkan Quran kali yang kedua, kali yang ketiganya. Zaman Nabi tulis dah, cuma tak himpun. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun himpun. Zaman Sayyidina Uthman himpun buat kali yang ketiga, atau kali yang kedua, kali yang ketiga lah kita kata. Dia juga Sayyidina Uthman minta dia juga menjadi ketua untuk jawatan kuasa kumpul Quran zaman Sayyidina Uthman, yang kita duk baca Quran Uthmani pada hari ini kan. Jasa besar Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, cukup besar jasa dia. Walaupun pada awalnya dia tolak. Bila Sayyidina Abu Bakar minta, wahai Zaid, kamu kena himpun Quran. Zaid kata, aku nak buat lagu mana benda Nabi tak nak suruh, Nabi tak nak buat. Sayyidina Abu Bakar kata, kena buat. Demi Allah, hak ni benda baik, benda besar. Zaid kata, kalau kamu suruh aku pergi tarah bukit Uhud bagi rata, itu lebih ringan bagi aku daripada tugas untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Satu benda yang cukup besar tanggungjawab dia. Himpun. Alhamdulillah kan. Maknanya itu di antara kelebihan yang Allah beri pada dia lah. Ubay bin Ka'ab di antaranya yang apa? Yang khatam Quran dalam masa seminggu ni. Dan sekumpulan tabi'in. Tabi'in ni siapa? Mereka yang sempat hidup di zaman para sahabat Nabi, mereka tak dan jumpa dengan Nabi. Kemudian mereka beriman, mereka dan jumpa dengan sahabat Nabi, kemudian mati dalam keadaan iman. Seperti Abdurrahman bin Yazid, Al-Qamah dan Ibrahim rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Maknanya ini di antara golongan tabi'in yang duk baca Quran ni, bukan mereka cerita dah, dia orang tahu. Menjadi amalan mereka, okay, nak murid mereka yang cerita seminggu sekali khatam. Jumlah yang sebaiknya adalah terserah kepada setiap individu. Ni kata dia. Kita ni lagu mana? Tengok diri kita masing-masing lah. Kalau orang yang hafal Quran mungkin lebih kerap. Kalau kita ada baca biasa tak hafal, tak lancak baca tapi tak hafal, mungkin kita sebulan sekali ke 2 bulan sekali, atas kita masing-masing kan. Jadi orang yang baru belajar, jadi ada
tak samalah level kita ni yang kita boleh khatam Quran ni. Jadi kata Imam Nawawi, terserah kepada setiap individu masing-masing. Kadang-kadang melihat kepada sudut bacaan kita, kadang-kadang melihat kepada sudut masa kita. Cuma masa ni kita tak boleh lah nak tunggu lapang baru baca Quran. Tapi kita kena lapangkan masa untuk baca Quran. Faham tak beza tu? Tunggu masa lapang baru nak baca Quran. Tak ada masa lapang lah kita ni. Boleh elok lapang sikit, ada saja benda kita tak nak buat. Cuma kita kena lapangkan masa untuk Quran. Lepas subuh, jangan duk ajak pergi ke mana pun. Ataupun kalau nak ajak pun tak apa lah. 7.30 ataupun ke 8, kita dah tetap dah. 8 sampai 9, masa untuk aku dengan Quran. Jangan duk kacau apa-apa. Ajak di mana pun tak pergi. Buat apa pun tak. Pasal 8-9 ni waktu schedule yang dah aku atur, aku dengan Quran. Ataupun mungkin sebelum zuhur. Kita dah ada jadual tetap gitu. Kalau benda lain, kita boleh set jadual kita. Kita boleh letakkan program ataupun tentatif kita kan. Pasal apa hak untuk Quran kita tak boleh buat. Lebih-lebih lagi lah kan. Jangan kita nak buat malam, contohnya nak tidur al-mulk dulu kan. Mana benda tu awal-awal tu mula nak buat macam-macam juga. Orang bunyi kan. Orang nak baca lah, orang nak balik lah. Apa masalah? Kan ada apa nak buat? Buat. Esok bila mati, terima kasih pula kat Jawatan Kawasan Masjid. Mujuklah Jawatan Kawasan Masjid buat juga baca al-mulk dekat insya. Orang kurangnya mati masuk kubur tu ada jugalah bekas ada teman dalam kubur. Kalau mereka tak buat dulu, tak paksa aku awal-awal tu, pakai dak lah. Insya balik habis masa aku kedai berjam, aku balik rumah tak buat apa. Tapi dia lagu tu kita kena paksa dulu. Paksa. Sama juga masjid buat lepas subuh tu pun. Awal-awal tu bunyi juga. Bunyi. So, orang nak balik lepas subuh motong. Lah nak kalut apa motong dekat 15 minit takkan tak boleh kot. Duduk kat belah kampung bukan sekut jam apa pun. Tak kena depan cekak apa pun. Mula-mula dia bunyi. Tapi bila dia baca, dia duduk juga. Bunyi-bunyi juga. Duduk juga. Bila sampai duduk 1 juzuk, 2 juzuk, dia mula sayang. Sehingga kan dia tak tinggal. Hak dia duduk baca tadi hari itu jadi sayang lah. Benda-benda macam tu kena pupuk. Kita kalau nak tunggu main nak buat, tak lah kita. Kena paksa benda ni kan. Itu sama lah. Benda-benda kita buat ni. Jadi kata Imam Nawawi di sini, kadar mana kita tadi ni bergantung pada kita lah. Kadang-kadang dari segi masa kita kan. Mungkin lepas subuh, kalau orang cikgu ustaz mengajar sekolah mungkin tak dan. Kalau dan pun sikit kan contohnya. Masa mana kita ada? Malam ataupun petang. Jadi masing-masing lah. Baik. Maknanya kadar banyak mana kita nak baca terserah kepada masing-masing. Sesiapa yang mahu mendapatkan pemahaman yang halus, yang detail dan pengetahuan yang seni daripada pembacaannya terhadap Al-Quran, maka hendaklah dia membacanya dalam tempoh masa yang boleh menyebabkan mendapat kefahaman yang sempurna terhadap bacaannya. Kalau siapa-siapa yang nak halusi, teliti bacaan Quran itu serta faham, tadabbur, maka mungkin masa dia lebih sikit. Dia tak boleh khatam sebulan, mungkin 3 bulan contohnya, 4 bulan. Sebab dia baca tadi bukan dia baca saja, dia baca secara tertil, tenang, tidak kalut. Kemudian dia tadabbur pula. Sebab tu kita baca dah itu ada di kalangan para sahabat tabi'in, 1 ayat saja 1 malam. Serta tadabbur, perhati tengok apa yang Allah nak sebut dalam Quran ni. Pasal apa Allah sebut hak ni, dahulukan yang ni, Allah kemudiankan yang ni, semua ada pasal. Semua ada pasal kan. Kita cerita kat tuan-tuan banyak kali dah kan. Allah sebut dalam Quran di antaranya sebab pasal apa Allah dahulukan kalimah ni, kemudian baru diikuti dengan kalimah ni. Kalau kita baca dalam Quran ni, contoh pendengaran dengan penglihatan. Dalam banyak-banyak ayat bila sebut pendengaran dan penglihatan, Allah akan dahulukan pendengaran berbanding penglihatan. Contoh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Dan Allah jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan. Allah sebut pendengaran dulu baru penglihatan. Dalam ayat lain Allah sebut innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan semuanya akan disoal oleh Allah di akhirat nanti. Mana Allah akan sebut pendengaran dulu baru disebut penglihatan. Pasal apa? Mesti ada pasal. Maka ulama sebut kepada kita, kalau kita nak banding nikmat pendengaran dan penglihatan ni, pendengaran lebih besar manfaatnya berbanding penglihatan. Kan?
Sebab tu kamu tengok dia kata orang yang buta matanya tetapi telinga dia dengar, dia lebih sempurna berbanding orang yang jelek matanya tetapi telinga dia buka. Sebab mata ni nampak ada depan kita aja, telinga dia dengar kata, main kat belakang pun dia dengar. Sebab tu orang yang buta tapi telinga dia dengar, berapa ramai hak hafal Quran. Ulama-ulama di Azhar dan sebagainya, di Mesir, di negara, buta mata tapi Quran 30 juzuk dia boleh baca sedap pada kita ni. Baris tak salah. Kita hak selek ni baris tak salah dia. Fathah baca kasrah. Selek. Tapi kalau orang yang selek mata, telinga tak dengar, tak boleh baca Quran. Nak ajak, nak suruh dia sebut tak boleh. Ada satu video Arab perempuan. Dia mata selek tapi telinga dia buka, tak dengar langsung. Nak ajak kul huwallahu ahad tu pun dia nak sebut tu pun cukup berat. Maknanya pendengaran lebih besar. Samalah kita tidur malam kan, tidur malam kunci jam. Pukul 5 pagi, pukul 4 setengah, pukul 5 pagi kita kunci jam. Pukul 5 jam bunyi. Jam bunyi kita pun sedang. Sedang, telinga dulu kan, mata dulu kan. Telinga dulu. Okey, kita jaga tu pasal kita dengar tadi lah. Barulah selek mata. Kadang-kadang dengar bunyi jam, dengar mata tak selek pun, tangan dia gagal tutup perak, sengap jam. Bukan jam saja sengap, dengan dia sengap sampai ke subuh. Tak okay. Mana pendengaran dulu, pendengarannya. Lepas tu kita tak boleh tidur kalau dalam keadaan bising. Kalau cerah tu boleh gagal tidur kan, boleh gagal tidur. Tapi kalau bising kita tak boleh sebab ganggu. Itu besarnya, sehingga kan ulama dulu dia kaji sampai tahu tu benda tu ada semua, ada disebut dalam kitab, cuma kita lah baca dengan tak baca kan. Tu baru bila kita telitikan macam tu, barulah kita dapat merasai kemukjizatan dan kehebatan Quran tadi. Kemudian sikit lagi kita mau bisik. Kemudian kata dia, manakala sesiapa yang sibuk dengan penyebaran ilmu, tugas-tugas keagamaan yang lain atau kepentingan umum umat Islam, maka dia hendaklah membaca Al-Quran mengikut keluangan masa yang ada padanya, tetapi janganlah terkurang daripada had minima yang sepatut dilakukan. Kadang-kadang ada orang sibuk lah, sibuk pagi nak pergi sekolah, mengajar dan sebagainya. Maknanya baca juga, tapi ikut masa masing-masing lah. Tapi janganlah sampai peringkat kurang daripada had yang minimum, sampai 3 tahun pun tak khatam lagi kan. Jangan sampai peringkat lagu tu lah. Mana baca, bagi ada jadual kita yang kalau tak boleh sekrap mungkin pun ada kurang pada tu. Kalau tak boleh 6 bulan pun setahun, kalau tak boleh 3 bulan pun mungkin 6 bulan sekali khatam. Jika dia tidak tergolong daripada golongan yang disebutkan di atas, maka dia hendaklah memperbanyakkan bacaan mengikut kemampuannya, tetapi janganlah sampai menyebabkan jemu atau terlalu gopoh-gapoh. Jangan sampai gopoh-gapoh lah. Nak perambat baca bagi laju, nak khatam 3 hari sekali, 2 hari sekali, kita baca di sampai selera habis, tinggal habis hukum hakam tajwid tak boleh. Sebahagian ulama daripada kalangan mutaqaddimin, yakni terdahulu, berpendapat mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh sehari semalam adalah makruh bagi setengah orang lah. Macam kita ni mungkin makruh. Maksudnya kalau sehari semalam kita khatam boleh jadi makruh sebab sebab kita akan baca laju. Bila kita akan baca laju ni maklumlah kita akan terbabat, tersalah dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3. Artinya orang yang membaca, yakni mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari, tidak akan dapat memahaminya. Kalau dia baca Quran dia khatam kurang pada 3 hari, nisbah pada kita lah. Tadi ni kita baca ni kalangan sahabat tabi'in, mereka tu dengan Quran ni orang kata buat laik dah. Kita ni kalau kurang pada 3 hari kita khatam Quran, menyebabkan kita akan lebih-lebih lagi Melayu kita lah, laju. Bila laju ni dia salah, dia akan berlaku salah. Nak baiknya, nak eloknya lebih daripada 3 hari 3 malam lah. Riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan lain-lainnya. Tirmizi berkata hadis hasan lagi pula sahih, wallahu a'lam. Maknanya bukan tak boleh kalau kita jaga, boleh, tapi untuk kebanyakan orang tidak digalakkan kurang daripada tempoh itu, sebab bila kita terlampau laju kita akan salah. Betul, ada kan kadang-kadang kita buat tahlil qul huwallahu ahad Allahu samad, tak apalah bacalah, tapi kadang-kadang kita nak hambat jumlah.
Lepas Jumaat kadang dia buat wirid 7 Fatihah, 7 qul huwallah, 7 qul a'udzu birabbil falaq, 7 qul a'udzu birabbin nas. Ada kelebihan dia. Tapi baca bagi elok lah. Tak mau kerana kita nak hambat 7 jadi kita pun bismillahirrahmanirrahim qul huwallah sampai habis, sampai kita tinggal habis hak Quran tak boleh. Tak boleh. Itu kena jaga di situ dah. Ni. Baik, nanti kita akan sambung berkenaan dengan waktu mula dan waktu akhir pula. Bila elok kita mula baca Quran hak baru, maknanya baru mula baca daripada Fatihah, Baqarah. Dan bila pula waktu yang elok kita akhirkan tempoh khatam kita tu, hari apa, malam apa. Nah, menjadi amalan para ulama, di antaranya Imam Ghazali, nanti kita akan sebut dalam tajuk yang akan datang insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنه منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.